Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar. Hari ini kita akan menyambung lagi bab 2 iaitu zaman air batu. Sebelum ini kamu telah belajar mengenai perubahan zaman air batu akhir, iaitu berlaku perubahan pada wajah dan bentuk muka bumi, peningkatan paras air laut, pembentukan tasik-tasik air tawar, kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistosen dan pergerakan manusia dari benua Afrika ke benua Eropah dan benua Asia. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan topik pembelajaran kita dengan topik 2.6 iaitu kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Baiklah pelajar, cuba kamu lihat di paparan skrin yang cikgu paparkan kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, kesannya adalah kenaikan paras air laut di Petah Sunda dan pergerakan manusia di sekitarnya. Okey, perubahan air laut yang aktif ini berlaku pada 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu. Okey, sejak tempoh tersebut, aras laut telah menaik antara 100 hingga 120 meter. Ketika itu, Petah Sunda merupakan daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud pada hari ini. Jadi sebelum ini, semasa zaman air batu, Petah Sunda tu merupakan daratan yang mempunyai tanah rendah. Jadi pulau-pulau yang wujud pada hari ini itu adalah kawasan tanah tinggi, kerana di kawasan tanah rendah yang di sekitarnya itu telah ditenggelami air ekoran daripada pencairan ais di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Okey, Kepulauan Sumatera, Jawa dan Borneo tu berada di atas Petah Sunda. Baiklah pelajar, cikgu nak tanya kamu, apakah kamu mengetahui di manakah Kepulauan Sumatera dan Jawa tu? Okey, Kepulauan Sumatera dan Jawa tu adalah berada di Indonesia, dan Borneo tu pula di mana? Borneo tu merupakan kawasan Sabah Sarawak, Brunei. Okey. Kawasan yang dihubungkan melalui daratan seluas lebih 3.2 juta kilometer persegi yang menyatukan Burma iaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Tanah Melayu iaitu negara kita ni sekarang ni lah, Borneo iaitu Sabah Sarawak, Brunei dan Singapura. Okey, sebelum 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah yang luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dan kepulauan. Gugusan tanah ini dikenali sebagai Petah Sunda. Okey, kamu boleh lihat petunjuk di peta di sebelah kiri tu. Yang berwarna kuning tu merupakan kawasan Petah Sunda. Okey, Petah Sunda ni merupakan tunjang kebenuaan di Asia Tenggara ni. Okey, keadaan ini menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara mempunyai ciri fizikal dan hidupan yang hampir sama kan. Okey, manusia yang tinggal di rantau Asia Tenggara ni, khususnya kawasan di Petah Sunda ni, berkongsi ketamadunan yang sama seperti kepercayaan, agama, adat budaya, keturunan dan masyarakat. Okey, sebagai contohnya, penduduk di Malaysia, Indonesia, selatan Thailand iaitu di kawasan Golok tu, dan selatan Filipina tu berkongsi bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu. Okey belajar, cuba kamu lihat peta di sebelah kiri tu. Okey, peta tu menunjukkan rupa bentuk kawasan di Asia Tenggara pada hari ini. Okey, di situ terdapatnya kawasan daratan, kawasan tanah tinggi, kawasan tanah rendah, kawasan lautan, sungai dan sebagainya. Okey, kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holosen ni menyebabkan terjadinya sungai dan tasik di Asia Tenggara. Okey, sungai yang terbentuk itu telah mengalirkan air ke dalam tasik dan laut. Okey, sebagai contohnya, sungai yang terbesar adalah Sungai Sunda Utara. Okey, aliran sungai yang mengalir telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Okey, ini menyebabkan berlakunya pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam dan Laut Jawa.
Baiklah pelajar, jadi hari ini kamu telah mengetahui tentang kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, di mana Asia Tenggara? Di kawasan tempat tinggal kita ni lah, termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam. Okey, itulah kawasan Asia Tenggara. Okey, kesimpulannya, perubahan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara pada zaman air batu akhir ni, khususnya peringkat zaman akhir Holosen, memberikan kesan kepada bentuk fizikal dan hidupan. Okey, seperti yang kita telah belajar pada topik-topik yang lepas, kesan kepada bentuk fizikal adalah peningkatan paras air laut, pembentukan tasik-tasik air tawar, dan kepada hidupan pula adalah seperti kepupusan binatang yang hidup pada zaman Holosen, iaitu mammoth, sloth, harimau bertaring itulah, kerana mereka berbulu tebal. Tapi pada zaman air batu akhir ni, cuaca yang panas dan suhu yang tinggi tidak sesuai untuk mereka hidup. Jadi mereka pupus. Dan yang terakhir sekali adalah berlakunya perhijrahan manusia yang tinggal di benua Afrika ke benua Eropah dan benua Asia. Okey, baiklah belajar. Untuk hari ini, itu sajalah topik pembelajaran kita. Jadi kita akan sambung topik pembelajaran yang seterusnya pada kelas yang berikutnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.